Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kita telah pun bincangkan tentang bagaimanakah bahagian yang menceritakan tentang syair berbanding dengan Al-Quran dan kedudukan Al-Quran sebagai satu makdubah, iaitu satu putusan hidangan daripada Allah SWT. Tidak semua syair itu merupakan perkara yang dilarang. Sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada rakyat ketika baginda menjadi khalifah supaya mengambil berat beberapa perkara, antaranya menaiki kuda, antaranya memanah, antaranya supaya mereka belajar syair. Kerana dengan syair itu, inna minal bayani la sihran. Inna minal bayani la sihran, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa ada kata-kata itu yang mampu untuk memukau manusia. Dan kita dapat lihat mereka yang memiliki kemampuan bercakap, public speaking adalah satu keistimewaan untuk menjadi pemimpin sebagai contohnya. Maka berarti bukanlah semua syair itu dilarang. Ia juga merupakan satu kekuatan yang contohnya Nabi SAW telah menyuruh sahabat yang bernama Hasan bin Thabit pada hari berlakunya Khandaq untuk menyerang kaum musyrikin dengan bait-bait syair terhadap mereka. Jadi inna minal bayani sihran wa inna minal syi'ri hikaman, yang Nabi SAW sabda. Hadis ini daripada Abu Daud, daripada Ubay bin Ka'ab, begitu juga Abdullah bin Abbas, bahawa sungguhnya sebahagian daripada bayan, iaitu perkataan yang fasih, yang bersastra, merupakan sihir. Sihir dalam arti kata mampu untuk menundukkan orang, mampu untuk mempengaruhi, contohnya mengajak mereka kepada kebaikan. Jadi ia tidaklah dilarang secara mutlak. Cuma kerana banyak perkara yang dibawa oleh bait-bait syair itu ataupun rangkap-rangkap lagu itu yang kadang-kadang membawa kepada perkara-perkara syahwat, perkara-perkara yang dilarang. Jadi Nabi SAW juga pernah bercerita tentang seorang penyair, ada disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya tentang rujuk pada muka surat 7 jilid yang ke-8. Amana syi'ruhu wa kafara qalbu. Nabi menceritakan tentang seorang bernama Umayyah bin Abi Salt. Dia merupakan seorang syuara jahiliyah yang terkemuka. Nabi mengatakan bahawa beliau ni baik-baik syairnya, rangkap-rangkap perkataan yang digunakan olehnya menampakkan keimanan, cuma hatinya saja kufur. Bahkan kalau kita lihat sebahagian para sahabat, ada yang apa yang kita panggil mendeklamasikan, menyenandungkan 100 bait syair kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyambut akhir setiap bait itu dengan kalimah hayyah. Hayyah iaitu tambah lagi kata Nabi SAW, kerana seronoknya mendengar perkataan-perkataan yang baik. Jadi bandingan di antara syair dan juga Al-Quran dalam konteks ini, kerana penduduk-penduduk Quraisy, musuh-musuh Islam pada waktu itu, telah pun menyenaraikan Nabi, melabelkan Nabi dengan berbagai-bagai label, antaranya mengatakan bahawa Nabi seorang penyair. Sebab itu perkataan-perkataannya indah. Sedangkan Nabi bukannya penyair, bahkan berkata syair pun Nabi tersilap dibetulkan oleh Abu Bakar dalam beberapa keadaan. Telah kita bincangkan seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Jawzi dalam tafsirnya Zadil Masir. Demikian juga oleh Al-Imam Al-Baydawi, demikian juga Al-Imam Al-Baghawi dan tafsir masing-masing menyenaraikan kesalahan Nabi ketika mengucapkan syair ataupun puisi itu, kerana memang baginda SAW tidak dilahirkan demikian. Bahkan sebelum datangnya Islam, sebelum dilantik pun, Nabi SAW tidak terkenal sebagai seorang penyair pada waktu itu. Baginda terkenal sebagai seorang yang amanah, betul, tapi baginda tidak pernah mengungkapkan sebarang syair pun walaupun sepatah sebelum daripada perutusannya. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, seperti kata Al-Imam Ibn Arafah, bukanlah syair itu dikeji, ditolak 100%. Ada padanya kebaikan. Nabi dinafikan memiliki kemampuan untuk menyatakan syair bagi mengelakkan apa yang dipanggil sebagai kekeliruan di antara syair dan juga Al-Quran, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bertanggungjawab untuk menyampaikannya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kemudian kita lihat pada ayat ke-71, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa sungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, iaitu sebahagian daripada apa yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka.
maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Sekalian hati dan dikasih sekalian, kalian boleh rujuk pada tafsir Ibn Katsir pada jilid ke-8 muka 48. Iaitu Allah menyebut nikmat-nikmat yang diberikan kepada para makhluk itu berupa binatang ternak yang ditundukkan untuk mereka. Kalau kita lihat perkataan malikun disebut dalam tafsir-tafsir, contohnya dalam tafsir Abi Su'ud yang merujuk kepada tamam mulkiyah di sini, iaitu pemilikan mutlak. Mereka menguasainya. Kata-kata ada, menguasainya itu menjadikan mereka memiliki kemampuan untuk memaksa binatang-binatang tersebut. Binatang itu tunduk pada mereka, tak melawan mereka. Bahkan seandainya anak kecil datang kepada binatang itu pun, binatang itu boleh dijinakkan. Dan seandainya dia mahu, dia dapat menaiki, menungganginya. Itulah ketundukan, kepatuhan yang Allah sebut tadlil ni tadi. Tamlik dan nikmat tadlil. Tamlik maknanya Allah memberi kepada mereka pemilikan penuh. Tadlil, binatang itu patuh pada manusia dengan penuh penghinaan. Demikian juga seandainya terdapat 100 ekor unta pun dapat dikendalikan oleh seorang manusia. Bayangkan tuan-tuan, 100 ekor unta, beratus-ratus ekor kambing, beratus-ratus ekor lembu, kerbau, sebagainya, mereka dapat menundukkannya. Boleh tak agak-agak seorang manusia menguasai 100 ekor anjing contohnya? Usahakan 100, 50, 10 mereka tidak mampu, mungkin akan menyerangnya. Jadi menunjukkan kepada manusia ini betapa nikmat al-an'am, binatang ternak yang diberikan oleh Allah SWT itu untuk mereka lihat, untuk mereka syukuri. Ini dia nikmat yang sangat besar di sisi Allah SWT. Jadi kalau ayat yang lalu seperti yang telah kita bincangkan, yang merupakan huraian tentang Rasul, yang merupakan maqasid, antara maqasid surah Yasin yang menekankan aspek perutusan Nabi, ia merupakan satu nikmat yang besar yang anugerahkan Allah kepada manusia supaya mereka tak tersesat. Jadi tidak ada nikmat lain tanpa kehadiran Nabi dan juga Rasul. Tak ada erti nikmat-nikmat ini semua tanpa datangnya Nabi dan juga Rasul. Maka jika tidak Nabi dan Rasul, jadilah manusia itu ibarat binatang. Makan, minum, bergaul, melahirkan zuriat, berseronok, tak tahu ke mana nak dituju dengan pemberian-pemberian Tuhan itu. Jadi dalam kelompok ayat ini kembali menguraikan beberapa nikmat lain yang Allah berikan. Nikmat memang terlalu banyak, sedang sebahagian manusia masih lagi kafir, tidak mensyukuri nikmat itu. Lalu Allah mengecam mereka dengan berfirman, dan apakah mereka ini, iaitu orang-orang kafir itu buta, tak melihat dengan mata kepalanya segala bentuk manfaat dan maslahah yang diberikan oleh kami kepada mereka dengan tangan kekuasaan kami. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, iaitu awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Ini dalam tafsir Qadhi Al-Baydawi, dinamakan sebagai Anwarut Tanzil. Bahawa maksudnya kat sini mimma tawallaina ihdathahu wa lam yaqdir ala ihdathi ghayruna. Wa dhikrul aidi wa isnadul amal ilaiha isti'aratun tufidu mubalaghatan fil ikhtisas wa tafarrud bil ihdath. Kat sini menunjukkan kepada kita bahawa betapa perkara yang disebut oleh Allah itu, ni satu bab daripada isti'arah, iaitu nak menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengecam mereka, mengingatkan kepada mereka bahawa segala nikmat yang diberikan itu adalah tanda kekuasaannya. Bahawa isti'arah ni menunjukkan begitu ikhtisas, begitu unik, begitu hebat nikmat yang diberikan oleh Allah SWT itu, sehingga dikaitkan dengan Allah yang menjadikannya dengan kehendaknya bagi menunjukkan tingginya kedudukan manusia itu, dimuliakan, diberikan kepada mereka an'am ini, segala bentuk haiwan ternak ini. Fahum laha malikun, pemilikan ini merupakan pemilikan mutlak, berpindah milik, diberikan kepada mereka. Ini perkataan ini digunakan, fahum laha malikun. Lalu kami telah menciptakan mereka berkuasa atasnya, menjadi pemilik binatang-binatang tersebut, dapat memperlakukannya sesuka hati mereka. Selepas itu mereka masih lagi tidak bersyukur. Mengapa begitu sikap manusia ini? Haiwan-haiwan yang dijadikan Allah itu sebagainya lebih besar daripada manusia. Kata Dr. Ratib Nabulusi dalam tafsirnya, cuba kita lihat apa yang ada keliling kita. Pakaian, makanan, kehidupan kita bergantung kepada makhluk yang Allah jadikan ini. Susunya mungkin jadi butter, mungkin jadi mentega, mungkin apa yang kita nikmati susunya untuk memberikan kesihatan kepada seseorang itu. Bahkan dalam apa yang disebut oleh Allah sini, wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun. Dalam ayat ini nak menunjukkan kepada kita kedudukan, kehebatan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Begitu banyak nikmat yang digambarkan ni, dengan kulitnya, susunya, lemaknya, dagingnya,
iaitu maksud malikun ni tadi mutamallikun bitamlikina iyahum aw mutamakkinun min dhabtiha wa tasarruf fiha bitaskhirina iyaha lahum. Jadi Allah menjadikan segala nikmat yang ada itu untuk digunakan oleh manusia, menundukkannya. Sebahagian binatang itu menjadi tunggangan, sebahagian mereka makan, dan mereka memperolehi padanya manfaat-manfaat seperti bulunya, kulitnya, bahkan tulangnya, dan juga minuman dari susunya. Semua nikmat itu adalah anugerah Allah SWT dan bukti berkuasanya dia. Maka mengapakah mereka masih tidak bersyukur atas anugerah yang diberikan? Jadi penggunaan perkataan ID ni tadi adalah satu bentuk jamak daripada perkataan yad, yang secara umum boleh kita maksudkan sebagai tangan, tapi secara majazinya, isti'arahnya, dia bererti kekuasaan ataupun nikmat yang diberikan Allah, bermaksud menggambarkan betapa penciptaan binatang ternak ini merupakan nikmat yang sangat besar dan bukti kuasaan Allah SWT. Ayat ini menyebut 3 jenis binatang sahaja: unta, lembu dan kambing. Kerana ketika ayat ini diturunkan, ketiga binatang ini merupakan lambang kekayaan dan juga kejayaan mereka dalam bisnes. Unta menjadi alat untuk transport, pengangkutan, sekaligus sumber rezeki dan makanan buat mereka. Dan kekayaan yang paling besar buat mereka, harta benda pada masa itu, adalah unta, terutamanya unta yang sedang bunting. Jadi didahulukan perkataan fahum laha malikun. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, nak menekankan, menunjukkan, ditekankan, diceritakan, dihadirkan manfaat dan nilai binatang itu dalam minda kita sebelum mengingatkan mereka tentang nikmat pemilikan itu. Jadi sudut lain, penggunaan perkataan nakirah dan perkataan malikun itu untuk menggambarkan betapa besar, betapa kukuhnya pemilikan itu. Lihatlah bagaimana binatang-binatang tersebut, walaupun besar, lebih besar daripada manusia, tetapi dapat dikuasai dan ditundukkan oleh mereka. Sedangkan ada lagi haiwan lain yang berguna untuk manusia. Contohnya seladang di hutan, sebagai contohnya rusa dalam hutan, binatang-binatang lain, mungkin kambing, gunung dan sebagainya. Tapi kenapa yang diberikan oleh Allah hanya yang disebutkan kat sini? Seperti yang telah saya sebutkan tadi, mungkin ada binatang lain yang juga berguna, tapi Allah tidak jadikan manusia dapat memilikinya. Mungkin dapat digunakan untuk tujuan tertentu sahaja. Kuda sebagai contohnya, satu binatang yang mahal, yang sangat berguna kepada manusia, tapi dalam konteks ternakan, untuk dibela dalam kuantiti yang banyak, mendatangkan hasil untuk tujuan-tujuan kesihatan, pemakanan, menghilangkan kelaparan, maka inilah binatangnya. Dalam masa sama, cuba kita lihat, setengah orang musyrikin, orientalis mengatakan bahawa Al-Quran ini turun untuk orang Arab saja. Kan itu binatang yang disebut adalah binatang yang tinggal dalam negara Arab saja, unta, kambing, lembu. Sedangkan dalam Al-Quran kita dapat lihat berbagai binatang disebut oleh Allah. Ini termasuk nama-nama surah pun dinamakan dengan nama binatang. Al-Ankabut, laba-laba. Ia bukan haiwan yang khusus duduk di padang pasir di negara Arab. An-Nahl, lebah, ada di mana tempat dalam dunia. An-Naml, semut, nama surah itu. Maka demikian juga lalat disebut oleh Allah SWT. Maka ia juga satu binatang yang hidup di mana-mana. Jadi binatang-binatang disebut oleh Allah SWT ini, sebahagian daripadanya digunakan oleh manusia untuk tujuan-tujuan yang telah dinyatakan. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah yang berikutnya bagaimana banyak sekali nikmat yang dimaksudkan itu, yang apabila kita merenunginya, memanglah tidak patut untuk seseorang itu kufur kepada Allah SWT. Itu sebab di hujung ayat ini diingatkan oleh Allah SWT, afala yashkurun, mengapa mereka masih tidak lagi bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan. Dan begitu juga dalam kuliah akan datang kita akan lihat bagaimana Allah SWT telah menyifatkan segala sembahan tentera, segala sembahan orang-orang kafir ini diibaratkan macam tentera yang mempunyai ruh. Kenapakah demikian? Dan begitu juga kita akan belajar satu doa yang dianjurkan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang pernah menyembah 7 berhala dalam satu masa. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.